rakyat akan susah. Boleh nak elektrik ini, boleh diswastakan, tapi jangan untuk satu syarikat. Di Amerika, elektriknya swasta, tetapi ada 5-6 syarikat. Kalau syarikat ni mahal, dia pergi cari hak ni murah. Kalau hak ni tak puas hati, dia punya tak ada lampu, dia pergi cari yang sana. Itu di Amerika. Elektrik mereka guna kad. Agak-agak tak setuju dengan elektrik ini, dia tukar kad ni, dia beli kad yang ni. Macam kita beli handphone, macam kita beli talian telefon. Tak puas hati 013, kita ambil 019. 019 pun teruk, ambil 012. Kita ada pilihan. Akhirnya rakyat akan jadi senang. Syarikat ni bagi SMS 5 kupang, 1 SMS. Oh, yang ni bagi 3 kupang. Syarikat ni pula bagi 15 duit. Syarikat ni pula bagi 5 duit. Syarikat ni pula bagi free. Siapa yang untung? Inilah dia yang dikatakan ikut Islam. Bila kita buat sistem macam ini, lepas gula berat, lepas berat hati, lepas hati ayam. Lepas ayam betul. Lepas tu, tak tahulah. Balik kepada Islam. Pemerintahan Islam tu mengajar kepada kita satu benda. Ada orang yang datang malam ni hantar mesej pada saya. Kami menunggu huraian ustaz tentang penggunaan kalimah Allah. Saya tanya, banyak ustaz lah ada hurai, pasal perlu tunggu hurai hal lain. Dia kata sebab ustaz hurai lain pada hal lain. Saya kata tak tahu saya hurai apa. Ada ustaz kata, apa heran orang Kristian nak pakai kalimah Allah? Apa heran? Di Singapura, di Indonesia tu ada 200 juta rakyat Islam. 10%-nya Kristian. Orang Kristian di sana dah lama menggunakan Allah. Tak mengamuk pun 200 juta rakyat. Biasa ya. Lepas pagi orang Kristian pakai. Tak ada apa-apa pun. Oh, dia samakan kita dengan Indonesia. Dia kata tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, tuan-tuan. Gempa bumi tiap-tiap hari itu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kah? Tsunami berlaku setahun sekali itu tak ada apa-apa. Gunung berapi meletup setahun sekali tak ada apa-apa. Bom sana, bom sini tak ada apa-apa. Akibat membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah di Indonesia, orang Islam berkahwin dengan Kristian. Apa kata? Tuhan kita sama. Tuhan bapa apa? Allah. Tuhan kamu? Allah. Ya, bapa Kristian, saya Muslim. Kita boleh kahwinkan satu Tuhan. Sebab tu kahwin ni dia kandau dengan Jamal Mirdad. Jamal Mirdad Islam, Lin dia kandau Kristian. Itu kesan yang akan dapat. Sebab itu kita jaga Islam ni hanya penggunaan Allah untuk orang Islam. Tak boleh bagi pada mereka. Kesan yang terpanjang itulah kesannya. Masjid kongsi dengan gereja. Hari Ahad gereja pakai, hari Jumaat orang Islam pakai. Sebab tu hanya satu, Allah. Akhirnya kongsilah gereja. Adakah itu yang kita nak buat? Tuan-tuan, dalam sudut ini saya minta satu aja. Jangan memberi komen daripada sudut politik. Sebab kita nak menjaga hati-hati pengundi yang bukan Islam. Kita kata tak apa, boleh pakai. Digunakan dalil dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Tolong habiskan ayat pada ayat 78. Wala in sa'altahum man khalaqas sama, dalam banyak ayat disebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ada lagi ayat di bawah itu. Bila ditanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Itu dalil yang orang Islam kata boleh pakai orang guna. Allah pun disebut dalam Quran. Mereka lupa dengan satu lagi ayat di bawah itu. Jangan kamu percaya kepada mereka. Mereka memperolok-olokkan kamu. Ada lagi ayat di bawah itu. Minta penuh hurai sampai habis. Sebab itu kita kena pertahankan benda ini. Tak kiralah dia ni terbit daripada provokasi puak-puak manakah. Ada puak-puak tertentu yang nak meng-highlightkan isu ni. Itu cerita lain. Cerita cara dah sampai ke tahap dalam mahkamah. Bila sebut orang Kristian boleh pakai, bermakna tidak mustahil Hindu, Buddha, Sikh juga akan pakai. Tapi jangan lupa ni. Bila perlembagaan memberikan kepada Kristian untuk menggunakan pakai kalimah Allah, takkan puak-puak lain kan dia. Pasal ini mereka akan buat. Ini benda bukan kecil tuan-tuan. Tak kira lah kita baca dalam paper kita, ni provokasi daripada puak-puak mereka ni. Puak-puak mereka ni memang. Itu lain cerita. Itu provokasi mereka punya batai. Provokasi daripada kita, ketentuan daripada kita, pertahankan kalimah Allah hanya untuk orang Islam. Kalau orang Kristian nak pakai, gunakan perkataan God. Pasal tuan-tuan buka dalam Bible mereka. Bible mereka tetap menggunakan God.
Dan mereka tidak menggunakan Injil. Kalau tuan-tuan alasan bahawa Kristian dan Yahudi itu adalah kitab Samawi, salah tuan-tuan. Kitab Samawi menggunakan Taurat dan Injil. Tapi Kristian dan Yahudi sekarang tidak menggunakan Taurat dan Injil. Mereka menggunakan Bible yang langsung tidak diiktiraf. Mereka telah memutarbelik Bible, memutarbelik Injil, menjadikan Bible berbagai-bagai jenis Bible. Adakah kita masih nak mengiktiraf? Ini jangan buat satu keputusan bersamakan kepada politik. Kita mesti buat satu keputusan yang menjaga Islam. Kita rujuk di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-8. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Tugas umat Islam ada 5. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, memastikan Islam dimuliakan, memastikan Islam menjadi kuat dan beribadat kepada Allah siang dan malam. Ini 5 tugas umat Islam. Yang nombor 2, yang nombor 3 tu saya sebut. Umat Islam berkewajipan memastikan Islam itu dimuliakan. Tuan-tuan tak nak dengar nanti kalimah Allah diletakkan di gereja, diletakkan di baju, masuk jamban untuk suka hati mereka. Mereka bukan ada nilai-nilai untuk menjaga kalimah Allah. Kita takut nanti tuan-tuan kalimah Allah diletakkan di tengkok mereka. Duduklah jamban pun dengan kalimah Allah. Letak di punggung mereka pun kalimah Allah. Tuan-tuan tak tengok dalam spena mereka pun mereka bubuh lamang salib. Mereka tetukan di badan mereka dengan kalimah Allah. Masuklah jamban dengan kalimah Allah. Takkan kita nak biarkan benda itu? Dan mereka faham bahawa Tuhan itu ada anak, Tuhan itu ada bapa dan sebagainya. Takkan kita nak kata dan bersetuju Allah itu ada anak dan bapa? Betul Tuhan mereka Allah, Tuhan kita pun Allah. Tapi fahaman mereka tentang Allah bercanggah dengan kita. Wajib kita jaga nama baik Tuhan kita. Supaya kampung tuan-tuan. Orang tak ada gunakan nama kampung tuan-tuan. Orang duk panggil kampung Muhabbat. Muhabbat, Taman Muhabbat, Taman Muhabbat. Bukan Taman Muhabbat, Taman Muhibah. Supaya sajalah Muhibah, Muhabbat kan sama. Tak sama tuan-tuan. Muhibah lain, Muhabbat lain. Begitulah dengan kalimah Allah yang kita faham. Allah Samada. Allahus Samada. Allah Qul huwallahu ahada. Mereka faham lain. Allah ada 3. Takkan kita nak kata sama. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, kalau ada orang bagi alasan di Indonesia menggunakan kalimah Allah tak bisi apa, tak jadi apa. Tak jadi apa tuan-tuan? Tak jadi apa? Orang duk menikah Muslim dengan Kristian tak jadi apa? Berkongsi masjid, gereja tak jadi apa? Tiap-tiap hari gempa bumi tak jadi apa? Kalau kita nak tengok benda tu berlaku kepada anak cucu kita dalam tempoh 20 tahun lagi, kalau benda ini dilaksanakan, kesan dia tuan-tuan akan nampak. Sama saja, Tuhan you pun Allah, Tuhan saya pun Allah. Janji kita Tuhan satu, kita kahwin. Aku Kristian, hang Islam. Kahwinlah dia. Anak terpulang nak jadi apa? Takkan kita nak tengok benda tu berlaku pada masyarakat kita tuan-tuan. Dan saya dapat maklumat bukan setakat Kristian saja yang memohon untuk menggunakan kalimah Allah. Hindu pun telah memfaidkan. Buddha pun memfaidkan. Sikh pun akan memfaidkan. Supaya kalimah Allah ni diguna pakai. Barulah memenuhi konsep satu Malaysia. Taklah huruf biru kita tuan-tuan. Jadi ini yang kita kena pertahankan. Kita minta agung, minta sultan-sultan dan sebagainya. Ambil berat. Jangan sampai pada satu tahap. Benda ni punca pada setengah-setengah orang juga. Yang pergi latih hakim bukan Islam. Saya apa? Benda kalimah Allah ni yang patut dengarnya ialah mahkamah syariah. Yang patut membuat kata pemutus ialah agung. Kita pergi bawa kepada hakim yang bukan Islam. Takkan dia nak mempertahankan Islam? Siapa yang pergi latih hakim macam itu? Balik pada orang. Balik pada bangsa kita balik. Dan yang terakhirnya yang kelima, manusia yang berperjuang, berperang kerana dendam. Kerana marah. Tuan-tuan, jangan masuk dalam politik, jangan berjuang dalam politik kerana dendam dan kerana marah. Jangan kerana dendam. Ni depa punya pasal ni. Depa punya pasal. Aku nak lawan, jangan. Masuk kata Nabi nombor 6. Semata-mata berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala, dia dulu hentam Islam, kita tak marah dia, kita pujuk dia. Kita jadi rapat dengan dia, terangkan betul-betul yang Islam pada dia. Tapi kalau kita berjuang kerana dendam, dia ni yang paling teruk aku jaga, aku dapat kuasa, aku terpajang dia. Akhirnya rosak kita. Banyak orang yang berjuang kerana dendam. Bila kerana dendam, kuasa tak lama tuan-tuan. Takkan lama kuasa Tuhan bagi pinjam. Tuhan ambil balik. Kadang-kadang Tuhan ambil balik dalam keadaan mengejut.
Jadi hina kita, jadi malu kita. Sebab itu kita berjuang hanya satu aja, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah bermula pada bulan hadapan hari Jumaat yang kedua, saya akan membuka kitab Fiqh Al-Aulawiyat. Harga kitab kalau yang warna merah harganya RM20. Harga kitab kalau yang kulit warna krim merah hati itu lebih kurang dalam RM40. Tapi saya suka tuan-tuan beli yang krim itu, yang besar, warna kuning besar sikit tu. Sebab yang tu kertasnya bagus, tulisannya terang dan ada ayat-ayat yang lengkap berbeza daripada yang warna merah. Saya tak bawa contoh sebab saya tertinggal dalam kereta saya satu lagi. InsyaAllah kalau boleh tuan-tuan carilah nama kitabnya Fiqh Al-Aulawiyat, tulisan Yusuf Qaradawi. InsyaAllah. Baik, sebelum kita akhiri kuliah, ada apa-apa soalan? Baik, tidak ada, kita setia. Boleh. Kalau saya nak bawa daripada tanah pun boleh, tapi kena order lah daripada Kuala Lumpur. Saya besok saya nak pergi KL, jadi siapa yang ni, Tuan Haji telefon saya lah. Berapa buah nak beli. InsyaAllah, boleh saya sediakan. Ya. 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 Baik, saya telah, bila saya berceramah dengan polis, saya sebut persoalan kenapa polis ke apa benda kan bila pakai topi ada kalimah Allah. Saya kata, bolehkah jaga kalimah Allah yang ada di kepala polis? Masuk jamban boleh jaga ke? Takkan kita masuk jamban, kita tinggalkan pergi tanda awam, tinggal direct polis tu di luar, dia masuk jamban, lama-lama hilang topi tu. Main perempuan kata cantik juga je, dia balon balik tu. Jadi, apa sebab perlu bubuh kalimah Allah? Dia kata sebab mengagungkan Allah. Saya kata mengagungkan Allah bukan semata-mata meletakkan di kepala. Mengagungkan Allah ialah melaksanakan segala tuntutan perintah Allah. Itu baru mengagungkan Allah. Kalau semata-mata letak di topi dan itu dikata mengagungkan Allah tanpa melaksanakan perintah Allah, itu bukan mengagungkan Allah Ta'ala. Ya. Ya. Tak. Ya, kita buka dalam kitab Bahrul Majid jilid 13. Yang dikata mengumpat ialah mengumpat sesama Islam. Okey, mengumpat sesama Islam. Yang tak boleh dilaknat. Walaupun ke atas orang Islam, ke atas orang bukan Islam, tak boleh laknat atas dia. Nama dia. Melainkan orang yang telah dimaksudkan dilaknat. Fir'aun, Qarun, Haman, Abu Lahab dan sebagainya. Macam George Bush misalnya, jahat. Kita tak boleh sebut laknatullah ala George Bush. Pun dalam kitab kata tak boleh kutuk. Mungkin George Bush akan dapat hidayah. Yang boleh dilaknat, laknatullah ala zalimin. Laknat Allah ke atas orang zalim. Jadi secara umum boleh. Laknatullahi ala kafirin, ke atas orang kafir. Tapi nak sebut orang tu, kitab tetap tak bagi. Agama tetap tak bagi. Takut dia dapat hidayah. Bila dapat hidayah, kita pula hilang hidayah. Sebab itu disebut laknatullahi ala zalimin, ala kafirin secara umum. Tetapi mengumpat kepada dia, dia bukan Islam. Antak dia lah. Tetapi kalau kita buat naya pada dia, pukul dia, curi hak dia, bunuh dia, rompak dia, tak dosa. Melainkan kafir harbi yang memusuhi Islam. Tapi kalau dia bukan kafir harbi, dia kafir zimmi, dia meniaga elok dalam kampung kita, meniaga elok aja. Kita pergi curi buah limau dia pun haram. Limau kat tokong dia tu. Itu tak haram juga. Pasal dia baik, dia tak campur kita. Dia tak bunuh, dia tak rompak, tak bunuh apa. Elok dia meniaga elok cari makan. Asal dia buah limau hilang. Asal buah limau hilang. Budak-budak curi. Tu yang dia tipu buah limau plastik.